What's up guys? Kali ini kita bicarakan isu yang agak viral kot. Tak adalah viral sangat tapi mencetuskan perbualan ramai. Iaitu ada satu status Twitter dinaikkan pada 1 November oleh seorang lelaki yang bekerja dan dimaklumkan diberi kerja sebagai admin tapi kena buat kerja HR, account, diberi kerja sebagai graphic design tapi kena buat videographer, interior designer lah, web design. So dia kata janganlah buat macam tu, elakkan dizalim ataupun moga selamat daripada kezaliman tersebut lah. Baik, isu dia, benda tu normal ke tak normal? Ada setuju, ada yang tak setuju. So mari kita bicarakan reality ataupun this is what I believe that happen dalam industri sekarang. Dua persepsi. Engkau kerja syarikat kecil ataupun kita sebut sebagai PKS, perusahaan kecil sederhana, ataupun kau kerja syarikat besar, 250 staf ke atas, itu syarikat besar. Multinational company, MNC ataupun GLC, government link company, itu syarikat besar. Which one? Kalau pada GLC ataupun MNC, maka itu perkara yang sangat rare berlaku, hampir tak berlaku lah. Kenapa? Mereka khusus bidang masing-masing, job scope itu dinilai sebagai KPI. Baik, jika anda bercakap dalam bidang PKS di sini, maka ini sangat-sangat normal, cross function. So, nilai balik syarikat yang kau bekerja itu kategori mana? Okay, reality di sini memang too common dan typical sangatlah jadi macam tu, cross function. Kenapa? Kita ambil perkara ini dari dua sudut pandang. Sudut pekerja, sudut majikan. Sudut majikan adalah confirm majikan nak optimize tenaga yang mereka hire. Sama ada syarikat besar, mereka nak optimize asal engkau kerja penat-penat juga tapi spesifik bidang tersebut. Namun syarikat yang kecil dia memiliki manpower yang sederhana ataupun manpower yang terhad. Maka dia optimize resource yang ada. Sebab itu kau akan buat 2-3 kerja, perkara biasa. Namun di aspek pekerja perlu nilai iaitu dia adalah added value jika jika skill kerja yang diberikan luar bidang itu masih lagi related dengan bidang asal. Contoh, engkau kerja bahagian marketing, tiba-tiba kena buat design. Bukankah marketing sangat berkait rapat dengan design? Bila kau buat graphic design, kena buat videographer, bukankah benda itu added value untuk seorang designer? So you can mencapah. Dia masih lagi ruang lingkup berkenaan dengan industri yang sama, creative industry. Bukannya interior design tu lain lah kot. Bukannya kau buat kerja HR, tiba-tiba kau kena buat kerja marketing. Itu memang totally different, gila-gila lah. Rare sangat lah. Okay, pertama, added value sebab dia menambah skill dalam lingkup creative industry ataupun dalam ruang lingkup kerja ataupun department itu. Okey, pertama. Yang kedua adalah jika diberi kerja-kerja tersebut, raikan sahaja sebab kita faham itulah norma PKS. Contoh, PKS ni syarikat kecil sederhana, mereka minta aku buat kerja-kerja umum ataupun kerja-kerja logistik that is typical and common mana-mana pun akan jumpa. Baik, yang kena hati-hati adalah apabila melibatkan kerja-kerja personal bukan lagi syarikat. Contoh, kena cuci tai kucing dekat rumah dia. Kita sebagai staff tiba-tiba kena pergi rumah dia cuci tai kucing, sangkar kucing contoh. Macam rare je. Macam pelik je. Tiba-tiba kena beli makanan. Beli makanan contoh. Ataupun kena hantar saya pergi salon. Tolong import saya ni. Tolong beli shipping 11-11 contoh. Itu adalah lebih kepada personal. Nak buat ia adalah personal favor, bukan lagi dalam konsep kerja. So hati-hati yang tu je. Jika kita raikan yang tu, sampai satu masa dia akan mula melampaui sempadan. So bezakan kerja atau personal. Raikan, kalau yang kerja raikan sebab itu memang common, dan juga untuk yang personal raikan atas personal favor. Kita sendiri buat atas benda personal. Okey? Kena faham benda tu very clear. Alright, mungkin mereka fresh grad memang tak faham ataupun tak biasa. Anda terlampau strict ataupun anda terlampau fleksibel. Okey, buat je semua. Bahaya juga. Strict pun bahaya juga. Okey, mari ambil satu pendekatan supaya berhati-hati. Precaution, iaitu dapat offer letter. Itulah langkah pertama untuk precaution. Tak nak berlaku benda ni ataupun nak berhati-hati. Baca offer letter, biasanya beri job scope 1, 2, 3, 4. Akhir sekali, job scope yang terakhir dia akan tulis dan sebarang kerja umum yang akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Itulah job scope yang anda akan dapat arahan bila-bila masa saja. Dan kena faham, nego balik. Anda boleh tengok offer letter, tanya, kejap, ini ni kerja-kerja ni, contoh-contoh kerja ni macam mana? Berapa percentage? Dia bagi 70-30. 70 kerja yang dalam job scope, 30 ni kerja-kerja bertambah ad hoc. Anda boleh tahu. Kalau dia kata 50-50, anda nak terima tak nak terima, up to you. But you can ask immediately the moment dapat offer letter. So daripada situ anda boleh nilai, okey, 50% kerja yang memang aku nak, 50% lagi kerja-kerja tambahan yang memang aku tak tahu apa akan jadi. So you decide nak ke tak nak. Apapun, negotiate balik jika syarikat mengarahkan pergerakan anda ke arah yang tidak sepatutnya. Graphic design,
tiba-tiba buat kerja account, kita buat kerja HR kan, macam terpesong aku ni. Okey, bincang balik. Sentiasa ada peluang untuk bincang dan budi bicara. Anda akan nampak, pekerja yang baik, majikan yang baik, peluang berbincang sentiasa ada. Itu basic mana-mana pun. Alright, dan saya tutup dengan pesanan, jika anda masih lagi baru dalam dunia industri, iaitu kurang 5 tahun, bersyukurlah. Sekarang zaman orang tak ada kerja, babe. Kau ada kerja cuma kena buat cross function je. Masih lagi related. Kalau tengok status tu dia kata benda-benda yang kata kononnya luar kerja, tapi bagi aku masih lagi related dengan industri ataupun portfolio lah. So be grateful atau be grateful kalau kita ada kerja zaman susah ni. Alright, dan aku jemput kalau tuan-tuan dan cik puan, anda semua, korang semua confused, keliru, tak tahu cara cari kerja, cara nak nego, apa yang sepatutnya dibuat. Kalau dapat offer kerja, apa yang kena monitor dulu. Pertama, kena sahkan offer letter. Kedua, okey, kontrak kerja. Ketiga, kena jaga career experience sebagainya. Alright, apa yang kawan perlu buat adalah join me dalam kelas Job Search Masterclass. Kelas online intensif bermula 1 Disember. Sekarang kita buka pendaftaran bagi mereka berminat. Harga sebenar adalah lebih kurang kalau ikut nilai, sebab kita ajar 3 topik: resume, interview, job search, online, dan semua teknik-teknik itu kita beri template, 15 template secara total kita bagi kepada anda. Resume ke, template cover letter, reject email ke sebagainya, follow up, nak buat networking guna kabel sebagainya, everything kita bagi template. Buat segera. Benda tu nilai dia lebih kurang 1,350. Tak percaya boleh google, satu package yang lengkap dalam dunia international peringkat pun itu standard price. Tetapi kami buat semua ini dalam harga 150 sahaja. Ilmu ni guna sampai mati, trust me on that. Selagi mana anda tak pencen berada dalam dunia bekerja, anda guna ilmu ini. Dan menariknya, sekarang bulan November kami buka early bird. Separuh daripada 150, 80 sahaja seorang. Feel free untuk join. Ini saja perkara yang kami boleh bantu. Aku sendiri boleh bantu. Korang yang ada masalah dalam waktu PKPB round kedua ni, sakit ni, ini je aku boleh bantu. Alright, all the best. Jumpa anda dalam kelas nanti.